Syahadan termasyurlah di setiap negeri bahawasanya Demang Lebar Daun mendapat anak raja 3 bersaudara dari Bukit Siguntang dan daripada anak cucu Raja Iskandar Zulkarnain. Maka datanglah Patih Suatang, Raja Minangkabau ke Palembang bersama pegawai dan rakyatnya untuk meminta salah seorang daripada 3 anak raja itu dirajakan di alam Minangkabau. Maka Demang Lebar Daun pun memberikannya salah seorang daripada 3 anak raja itu yang bernama Sang Siperba serta dengan sekalian alatnya. Maka Patih Suatang pun membawanya kembali ke alam Minangkabau dan dirajakannya di sana. Semasa baginda memerintah di alam Minangkabau, terdapat sebuah pokok jelatang ayam yang terlalu besar. Maka pokok itu digunakan untuk membuat tiang balai baginda. Tiada siapa yang dapat duduk di sana selain anak cucu baginda kerana kegatalan. Selain itu, batang saleguri, batang pulut-pulut dan ruyung kayang masing-masing dibuat baluhan tubuh, baluhan gendang dan tetaran lembing menjadi pagar istana baginda. Disebabkan itulah alam Minangkabau dinamakan Pagar Ruyung. Bermula ke Tanjung Pura pun kedengaranlah bahawasanya rajanya mangkat. Maka datanglah patihnya ke Palembang untuk meminta salah seorang anak raja itu kepada Demang Lebar Daun untuk diangkat menjadi raja di Tanjung Pura. Maka diberikanlah kepadanya Krishna Pandita dengan alatnya. Tinggallah nilai utama kerajaan di Palembang di pangku Demang Lebar Daun. Setelah beberapa lama baginda dalam kerajaan bergelar Seri Tribuana, maka baginda pun hendak beristeri. Jadi baginda menitahkan untuk memanggil Demang Lebar Daun. Maka Demang Lebar Daun pun datang menghadap. Apa kehendak duli tuanku memanggil Patih? Adalah kita memanggil paman ini berniat untuk beristeri. Bolehkah paman tolong carikan? Baiklah tuanku, yang mana titah duli tuanku yang maha mulia Patih junjung. Maka Demang Lebar Daun pun mengumpulkan semua anak-anak raja yang baik dan dipersembahkan kepada Seri Tribuana. Pada pagi setelah baginda beradu, baginda mendapati anak raja itu tiba-tiba kedal. Maka baginda mengembalikan anak raja itu kepada Demang Lebar Daun dan memintanya untuk mencarikan yang lain. Maka dipersembahkan kepada baginda anak raja yang lain dan perkara sama berlaku kepada anak raja tersebut setelah beradu sehinggalah anak raja-raja yang seterusnya. Maka habislah anak-anak raja dalam negeri Palembang ini yang baik. Hatta terdengarlah oleh Seri Tribuana akan kecantikan rupa paras anak Demang Lebar Daun. Maka baginda pun berahilah akan anak Demang Lebar Daun. Baginda ingin meminta anak Demang Lebar Daun itu, tetapi takut ditolak oleh Demang Lebar Daun. Disebabkan itu, baginda menjadi sedih dan tidak keluar berjumpa orang dalam beberapa hari. Setelah Demang Lebar Daun melihat yang sedemikian itu, lalu ia masuk ke penghadaman dalam dan bertanya kepada dayang-dayang. Sudah berapa hari dulu yang dipertuanku tidak keluar berjumpa orang? Dayang-dayang pun menceritakan hal kelakuan baginda kepada Demang Lebar Daun. Setelah Demang Lebar Daun mendengar apa yang diceritakan oleh dayang-dayang, terdetiklah dalam hati Demang Lebar Daun. Ada sesuatu yang membuatkan anak raja ini sedih nampaknya. Baik aku bertanya kepadanya. Maka setelah berfikir Demang Lebar Daun pun menyuruh dayang memberitahu Seri Tribuana bahwasanya beliau ingin menghadap baginda. Maka Seri Tribuana pun keluar bersemayam di hadap Demang Lebar Daun dengan muka yang pucat dan tidak berseri selaku ada menaruh berahi. Maka sembah Demang Lebar Daun. Daulah tuanku, Patih berdatang sembah. Apa sebab maka duli tuanku tiada keluar semayam seperti sedia kala? Apakah ada sesuatu yang tuanku kehendaki tetapi tidak tuanku dapatkan? Kerana negeri Palembang ini duli tuanku yang empunya. Patih sekalian ini hamba yang khas sekadar mengembalai sahaja. Jangankan setara yang lain, yang duli tuanku kehendaki tiada akan tuanku peroleh. Jikalau atas nyawa Patih sekalian duli tuanku kehendaki, Patih persembahkan. Jikalau tiada yang demikian, sembah Patih ini bukanlah Patih sekalian hamba Melayu. Setelah Seri Tribuana mendengar sembah Demang Lebar Daun itu, maka baginda berkata di dalam hati, kalau begitu aku beritahulah apa yang terpendam di hati ini. Mudah-mudahan ku beroleh kerana tiada tertanggung berahiku ini. Maka titah baginda, adapun apa yang terpendam di dalam hati hamba ini terlalu besar.
Jikalau hamba katakan pun tiada akan hamba peroleh, maka demikianlah hal hamba. Maka sembah Demang Lebar Daun. Daulah tuanku, mengapa tuanku berlindung titah lagi? Kerana sembah patik ke bawah duli yang maha mulia telah putus, tiada hamba Melayu yang mampu menyalahi kehendak tuannya. Maka titah baginda, adalah hamba mendengar kabar paman konon ada menaruh seorang anak perempuan yang amat baik parasnya. Jikalau dengan ikhlas paman, inilah yang hamba pohonkan kepada paman.